Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menziarahi Allahyarham Tan Sri Abang Khalid Tan Sri Datuk Ahmad Abang Mazuki yang telah meninggal dunia pada pagi Jumaat. Allahyarham Tan Sri Abang Khalid yang merupakan Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekemar Sarawak meninggal dunia pada usia 74 tahun di Hospital Bangsa Kuala Lumpur pada jam 5.43 pagi akibat kanser usus. Sejurus tiba, Ketua Menteri berkesempatan mengejarkan solat jenazah bersama ahli keluarga terdekat Allahyarham sebelum jenazah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang. Selain menerajui Pekemar Sarawak, Allahyarham semasa hayatnya juga aktif dalam politik dan sukan yang mana beliau merupakan timbalan Ketua Cawangan Pesaka Putra Bersatu PBB Samariang dan memegang jawatan Presiden Persatuan Sepak Takraw Sarawak. Beliau meninggalkan balu Puan Sri Lily Johari, 8 cucu dan 7 orang anak termasuk penyanyi terkenal tanah air Camellia atau nama sebenar Dayang Nur Camellia. Laporan seterusnya, sebagai memperingati Hari Kanser Sedunia 2022 yang disambut pada 4 Februari, Persatuan Advokasi dan Kesedaran Kanser Kuching SCAN dengan kerjasama urus setia Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak menyalakan lampu di bangunan Dun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, acara tahunan seumpamanya dapat meningkatkan kesedaran, melawan stigma dan memberi inspirasi untuk mencegah peningkatan kematian akibat kanser. I'm very glad that we have very active NGOs. Some of them are here tonight. So together kata orang. Kebersamaan untuk memastikan bahawa lebih ramai orang peka tentang penyakit kanser ini. Selain daripada itu, we have those from the medical fraternities yang bukan saja dalam NGO itu sendiri, tetapi kita tahu bahawa mereka juga adalah orang yang bertanggungjawab dalam merawat pesakit kanser ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis memperingati Hari Kanser Sedunia 2022 pada Jumaat. Dalam pada itu, selaras dengan tema Close the Care Gap, turut dilancarkan video muzik Hari Kanser Sedunia bagi memaparkan jurang yang dihadapi rakyat ketika memerangi kanser. Selain itu, SCAN juga memperkenalkan inisiatif Give Your Lock, Give Them Hope yang mengajak orang ramai menderma rambut mereka untuk dijadikan rambut palsu. Persatuan itu turut melancarkan buku panduan kanser terjemah dalam bahasa Iban. Selanjutnya, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bertempat di Kolej Rafflesia, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ditutup pada Jumaat setelah beroperasi sejak 2 Jun tahun lalu. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang ketika dihubungi menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua petugas khasnya kepada penasihat PKRC iaitu Dr. Muhammad Asri Rifin dan pasukannya yang terlibat dalam pengoperasian PKRC UNIMAS sejak ia mula beroperasi. Rubiah turut mengucapkan terima kasih kepada pihak UNIMAS dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Samarahan yang memberikan kerjasama penuh dalam penubuhan PKRC UNIMAS serta turut menyumbang tenaga dalam usaha untuk mengawal penularan wabak COVID-19 khasnya di Kota Semarahan. PKRC itu ditutup disebabkan situasi pandemik COVID-19 di negeri ini yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Manakala di Serian dengan sebanyak RM295,000 peruntukan disalurkan dalam bentuk tunai dan nilai projek kepada Kampung Sebangkoi, demikian menurut Timbalan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin. Bercakap semasa lawatannya di situ pada Jumaat, jelasnya sebanyak RM200,000 diperuntukkan di bawah projek Mesra Rakyat PMR Parlimen Puncak Borneo untuk menembok sebuah kolam terbiar berdekatan Balai Raya Kampung dan depan gereja bagi kegunaan tempat letak kenderaan. Manakala RM45,000 lagi disalurkan untuk menaik taraf jalan pertanian Sungai Kura yang sudah diluluskan oleh SDO di bawah peruntukan projek Mesra Rakyat PMR Parlimen Puncak Borneo. Willy yang juga ahli Parlimen Puncak Borneo turut menyalurkan RM20,000 untuk membekalkan batu bagi menaik taraf jalan ladang di kampung tersebut, RM10,000 untuk tabung Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, manakala RM10,000 lagi untuk tabung Persatuan Belia.
Di pusat pula, Persatuan Wanita Pan Pasifik dan Asia Tenggara telah menyumbang sebanyak 30 bakul makanan kepada penduduk Kampung Beladin, Sepinang dan Kampung Semarang sempena program Jum Berambih di kawasan Dun Benting Maro pada Jumaat. Ketua Projek Dr. Hajah Norsehah Unin berkata, sumbangan ini bertujuan mengurangkan beban keluarga yang memerlukan selain mengeratkan hubungan silaturahim bersama penduduk-penduduk di ketiga-tiga kampung berkenaan. Pelbagai pengisian telah disusun atau oleh pihak penganjur, di antaranya memberi sumbangan bakul makanan kepada penduduk yang memerlukan, pertandingan masakan tempatan serta pertandingan bahasa Inggeris untuk media sosial untuk para belia di situ. Difahamkan rombongan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM dijangka tiba pagi esok untuk turut sama memeriahkan program tersebut. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Marudi telah melakukan penghantaran bantuan makanan kepada mangsa yang terjejas akibat banjir di Pekan Marudi pada Khamis. Penghantaran bantuan makanan ini disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Marudi dengan menggunakan dua kaedah, iaitu menggunakan perkhidmatan kapal bagi penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Tutoh dan Sungai Baram serta menggunakan kenderaan bagi yang tinggal di sekitar Pekan Marudi. Banjir yang berlarutan sejak seminggu lepas bukan sahaja menjejaskan penduduk yang tinggal di kawasan tebingan sungai, malah turut memberi kesan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di Pekan Marudi. Perkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 22 kes positif pada Jumaat meningkatkan jumlah keseluruhannya kepada 252,903 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 11 kes dalam kategori 1 dan 11 kes dalam kategori 2. Kes-kes ini dikesan di 7 daerah iaitu di Kuching, Sibu, Kapit, Miri, Simunjan, Lunduk dan Samarahan. Sementara itu, JPBN Sarawak memaklumkan pihak Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 9 kompaun di Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kompaun setakat ini adalah sebanyak 13,148. Kompaun ini adalah disebabkan kegagalan mengimbas kod QR MySejahtera dan mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Segera dapatkan vaksin dos penggalak untuk membendung penularan COVID-19. Salam UKAS.